Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan untuk praktikal task yang keempat. Untuk praktikal task yang keempat ada dua soalan, diberi dua soalan. Soalan yang pertama adalah soalan hatch atau lorekat. Soalan yang kedua adalah soalan reusable content. Jadi macam mana kita nak guna balik konten yang sedia ada. Okey, mari kita terus ke soalan. Okay, permulaan sekali kita buka kita punya operation AutoCAD. Lepas tu kita buat new setting, kita punya new lukisan. Yang pertama sebelum memulakan apa-apa lukisan, kita perlu set kita punya limit untuk menentukan saiz kertas yang digunakan. Type limit, setkan kosong dan kita tentukan kita punya saiz kertas. Okay, saya guna saiz kertas A4 daripada kedudukan dan skip. Yang seterusnya kita zoom, enter, enter. Okay, zoom ni adalah benda yang wajib perlu kamu buat supaya untuk mengelakkan kamu melukis di luar kotak yang kamu tetapkan tadi. Okay, sekarang kita tengok pada soalan yang diberi. Kita perlu lukis balik soalan ni. Dan yang mana permulaan dia kita boleh buat pada satu lekuk yang kecil di bawah. Okay, ambil dia punya diameter 8. Lepas tu kita buat diameter 15 di luar, radius di luar 15. Lepas tu kita buat line on auto mode, mudahkan kamu nak melukis di atas. Kita okay, lepas tu kita tengok jarak yang diberi di sini 30 daripada pusat bulatan. Kita take 30. Okay, jadi garisan ni kita dah boleh delete lah. Jangan ada garisan yang mutin dan terlampau banyak. Okay, daripada sini ke sini adalah 45. Kita buat juga kiri dan kanan. 45. Kita ambil balik bulatan yang mana dia punya diameter 8. Kat sini kita boleh buat diameter 8. Diameter 8. Okey, ketiga-tiga diameter ni yang bulatan kecil ni dia punya sama 8, ini 8 dan ini pun 8. Okey, di sini kita perlu buat satu bulat yang mana radius dia adalah 14. Okey, selepas pada tu kita boleh buat yang bahagian atas. Bulatan yang ke atas selari dengan bulatan ini. Dia punya tinggi 72. Ya. 90. 72. Okey, selepas itu kita boleh buat bulatan yang di atas yang berdiameter 20. Bulatan di sini 20, diameter dia 20.
Buat lagi satu di sini pun 20. Selepas itu, kita boleh buat bulatan yang di luar. Okey, bulatan di luar yang mana radius dia adalah 20. Selepas tu, kita dah boleh buat sambung dia punya tangent. Kita pilih line. Kita bawa kita punya konsul ke bulatan yang kita nak buat sehingga dia naik satu bentuk, kamu nampak bentuk konsul hijau. Pada konsul hijau saya, dia nampak satu titik hijau. Klik situ dan kamu klik di sini. Enter. Jadi kalau kamu zoom balik, okey. Kamu zoom balik, ini dia bertindan kan. Jadi kita boleh ubah. Kita klik di situ, kita boleh drag dia sampai dia tak berlagak. Okey. Enter. Okey. Proses yang sama boleh kita buat pada sebelah sini. Okey, nampak tak? Seterusnya, kita guna proses yang sama, kita buat di atas. Okey, selepas tu, kita dah boleh buat yang di bawah. Kita ambil line di sini. Sini. 30. Okay, jadi kita nak buat satu orang sini. Fillet dekat sini. Fillet dekat sini dan fillet dekat sini. Okay, fillet dekat sini dan fillet dekat tepi ni. Benda yang sama. Jadi daripada situ dia beri dia punya radius fillet adalah 12. Okey, pertama kita pergi ke icon fillet. Pilih fillet, kita type R dulu, radius, kita enter. Kita masukkan radius dia 12, kita enter. Kita pilih benda yang kita nak pilih antara garisan ini dengan ini. Kita siap. Okey, jadi kita boleh repeat kita punya fillet lah. Sini, sini, kita sini dan sini dengan sini. Silap, terbalik. Oh, ini pun terbalik. Sorry. Kita nak fillet dengan ini dan bulatan ini. Jadi kita balik ambil fillet. Kita tekan radius, enter. Masukkan radius dia 12, enter. Kita ambil daripada sini. Sini dengan sini. Ya, ini baru betul. Repeat balik fillet. Kita ambil sini dan sini. Okey, enter. Siap. Okey, ini adalah pada bahagian lekuk di sini. Lekuk di sini. Jadi, kita buat satu lekuk ke atas ni. Satu lekuk di atas ni. Macam mana kita nak buat? Kita ambil art. Art atau kita ambil dia punya bulatan.
Okey, dia beri radius. Kalau dia beri radius, kita boleh pakai ini. Kita boleh pakai bulatan atau arc. Kita ambil command sebab tadi lekuk di sini, di atas ni, dia ada beri radius. Radius dia adalah 74. Jadi jika dia beri radius, kita nak sambungkan antara bulatan ini dengan bulatan ini, kita boleh guna command tan radius. Kita just klik tan radius. Mula ada cakap, command di bawah ni cakap, pilih first tangent point. Saya pilih tangent kat sini. Satu lagi tangent dia dekat sini, second point. Lepas tu dia suruh masuk radius. Berapa? Radius dia 74. Just klik tu. 74, enter. Dia jadi kat sini terus dia punya orang kata lengkung. Yang mana lengkung ni, lekuk ni, arc ni, mana dia bersentuhan dengan bulatan ini. Dia bersentuhan dengan bulatan ini dan radius dia daripada pusat bulatan ke sini adalah 74. Okey, jadi dah siap begini. Apa perlu lagi kita buat? Boleh kita trim atau kita boleh siapkan dulu pada bahagian dalam. Okey, terpulang. Okey, tapi untuk memudahkan kita boleh try, kita siapkan dulu bahagian dalam. Okey, satu kotak di dalam 10 meter. Dia punya tinggi 84. 20. Okey, siap lekuk ni. Pelekuk dia punya kotak di dalam. Okey, dah siap. Kita boleh trim. Kita boleh buang benda yang tidak berkaitan. Kita boleh delete terus. Yang mana delete boleh delete, kita delete. Yang mana tak boleh delete, kita trim. Okey. Sekarang kita trim. Select semua benda yang kita nak trim. Enter. Kita buang sini. Buang sini. Okey, mana ada yang tak boleh delete, kita boleh delete manual lah macam tu. Okey, sini ada sikit gila yang perlu kita trim. Okey, siap untuk kita trim pada bahagian bawah. Okey, di sini pun lekuk di sini pun kita kena trim macam kita trim di bawah. Proses yang sama. Okey, ini adalah gambaran ya. Ini adalah gambaran yang mana yang perlu, yang gambar yang perlu kita lukis, rajah yang perlu kita lukis. Sekarang ini kita akan fokus kepada kita punya function hatch. Hatch ni adalah salah satu lorekkan. Kita nak lorek bahagian yang mana yang perlu kita pilih. Contohnya kegunaan hatch ni dalam section drawing atau dalam kelatan rentas lah, atau kita boleh lorekkan benda-benda yang kita nak. Jadi sekarang ni di dalam soalan dia kita kena lorekkan pada bahagian dalam. Jadi macam mana kita nak buat gunakan function hash, kita boleh pergi ke toolbar bahagian draw. Kita bawa, kita ambil icon nama dia hatch. Okey, klik saja hatch. Kita boleh dia button atas ni kita pilih pick point atau select.
Kita select dulu mana yang kita nak select di sini. Kita select di situ. Atau dia naik di situ. Atau kalau kita tak nak lah, kita boleh close atau kita boleh padam balik hatch begitu. Jadi kalau kita boleh klik, kita boleh pilih. Kita juga kita punya jenis-jenis hatch ya. Kamu nak hatch yang macam mana, jenis-jenis hatch yang ada terdapat di dalam ni lah. Okay, jadi saya pilih salah satu contoh supaya nampak jelas. Saya ambil garisan ini. Okay, saya pilih begitu. Okay, macam mana? Saya tunjukkan sekali lagi. Saya delete dulu. Okay, saya pilih ke bahagian hatch. Saya pilih saya punya jenis lorekan. Saya klik. Waktu saya pilih sini pick point. Okay, klik pick point. Kita pilih yang mana kita nak. Kita point di situ. Kita point di situ ke, point di situ ke. Okay. Pastikan kita mau pilih tu point yang betul lah. Okay. Pilih saja mana-mana tempat yang kamu nak hash. Contohlah saya nak hash ke sini. Saya klik ke situ. Bila saya klik ke situ, dia akan naik dulu benda yang kita hash tu. Pastikan hash ni garisan yang menyambung objek tu tidak terputus. Kalau garisan tu terputus, dia tak akan boleh hash lah. Okay. Dia kena jangan ada yang terputus. Jadi semua garisan kena betul-betul sambung pada dia punya point. Jadi di sini saya pilih saya punya hash. Dah siap. Saya close hash correction. Dah siap. Ini contoh hash yang perlu kita buat lah. Okay, ini adalah contoh soalan untuk question yang pertama. Okay, sekarang kita akan ke soalan yang kedua, iaitu soalan reusable content lah. Jadi macam mana saya nak tunjuk kita nak reuse balik content. Jadi content apa yang kita selalu reuse, contoh macam title block lah. Bila kita nak lukis dan kita nak insert title block, jadi kita tak payah nak lukis title block tu berulang kali. Jadi kita hanya perlu lukis sekali, kita save dia sebagai satu blok dan kita boleh gunakan kembali. Jadi saya akan tunjuk cara-cara nak lukis title block dan cara nak gunakan kembali title block tersebut. Okey. Kita buka balik new blank, new drawing. Kita buka balik new drawing, apa yang perlu kita set. Kita boleh set kita punya limit macam biasa. Enter. Okey, tapi sekarang ni untuk kita punya limit, kita kena tengok kita punya size kertas lah. Okey, kita tengok kita punya size kertas. Jadi dia punya landscape sekarang ni adalah 420. Kita masuk 420. Dan dia punya side yang untuk Y adalah 300. Okey, kita tengok pada soalan dia cakap X dia nak panjang kita punya blok adalah 420 dan dia punya tinggi adalah pada part CY ada 300 kan. Kita siap dah tu, kita zoom. Enter, enter. Jadi sekarang kita dah boleh mulakan kita punya untuk melukis title block. Kita ambil line, kita check dia cakap specify first point. Jadi saya boleh type situ 0,0 sebab tadi saya buat dia punya limit yang ngam kan. Jadi saya tak boleh nak random pick mana-mana saya suka. Jadi saya kena start pada 0,0. Okay, jadi dia start sini. Sini adalah titik 0,0. Saya on auto mode. Okay, jadi ke tepi ni kita ambil tadi slider 420. Enter. Tinggi dia 300. Enter. Sini boleh 420. Enter. Dan ke bawah balik adalah 300. Enter. Okay, jadi ini adalah kita punya kotak yang pertama. Ini yang kotak yang konten yang kita kena lukis kat sini. Okay, jadi kita dah start boleh melukis isi-isi dalam kita punya title block ni lah. Jadi kita boleh lukis dia punya kotak di bawah. Kotak di bawah yang mempunyai tinggi sebanyak 16. Kan? 10, 10, 10. Okey, 30. Okay, tinggi kotak di bawah ni 30. Kita
Sini tadi kita punya 420. Dah selesai. Kat sini kita boleh delete lah. Dia punya garisan yang bertindan tadi. Kita delete awal-awal supaya mengelakkan daripada kita punya orang kata apa berlakunya kekeliruan nanti bila waktu kita nak pilih. Jadi kita boleh lukis dia punya detail dimension ada dalam soalan pada figure 1.2. Jadi kita boleh start kita punya kotak-kotak buat kotak-kotak yang pertama. Okey, selepas tu buat kotak 60. Sini kita buat kotak 40. Kotak 60. Okey, selepas itu kita boleh buat kotak yang di bawah sini. Atas tinggi dia 10. Okey. Lepas itu kita boleh buat kotak yang di bahagian tepi di sinilah. Satu kotak yang dua di kotak di sini dia punya tebal adalah 15. 15. Okey, pada bahagian sini kita boleh buat kotak 40 lagi. Okey, yang mana dah siap ni kita cuba buang dia punya garisan bertindih tu lah. Tak nak ada garisan bertindih tu banyak kali. Sebab nanti susah untuk kita nak select kita punya point waktu kita nak buat content dia nanti. Delete pula garisan ni. Okey. Kita boleh check dia punya connection lah. Dia punya garisan ada bertindih ke tidak. Okey, sekarang ni kotak yang di dalam ni dah siap. Ini ada kotak border yang kita dah siap. Jadi sekarang ni di dalam ni kita perlu tulis kita perlu tulis kita punya detail, contoh macam mana kita punya title, kita punya nama, registration number, kita punya kad matrik, untuk kita dari jawatan mana, kita daripada kelas, date, time. Okey, kita punya ratio, semua ada kat sini lah. Okey, jadi macam mana kita nak buat dia punya tulisan. Okey. Boleh kita pergi kepada teks. Tapi kalau command di atas ni dalam bahagian annotation, lepas tu kita pilih teks lah. Kita nak multi-line tag atau single line tag. Okey, kita cuba pilih. Kita tengok yang mana yang bersesuaian. Kita contoh tengok single line. Okay, lepas tu apa benda yang dia keluar, dia akan keluar. Lepas kita pilih single line, kita perlu pilih di mana kita nak buat kita punya line tersebut. Okey, saya dah jumpa dah. Okey, lagi senang kita guna multi-line text ni daripada kita guna single line.
Kalau single line ni dia lebih macam agak sukar sikit untuk kita lukis atau tulis kita punya tu, kita pakai multi-line text. Okay, klik bahagian annotation, ambil bahagian text, kita ambil multi-line text. Okay, dia akan keluar konsol tu, dia tulis situ ABC. Jadi kita pilih tempat mana yang kita nak tulis teks tu. Tarik begitu, klik, dia akan keluar tulisan kat situ. Jadi kita boleh klik kat situ, contoh kan di atas ni adalah title. Okay, title itu. Jadi title ni kita nak besar daripada title ni, bila kita select di atas ni ada dia punya size. Kita contoh sekarang size dia 2.5, tapi kita nak size dia, kalau dia tulis di dalam ni dia punya size, dia nak size dia 8. Kita try masukin 8. Enter. Atau kita pilih dulu teks ni, kita type 8. Lepas tu kita klik kat sini. Oh, saya tahu dah kenapa. Okay, klik sini teks 8. Title. Okay. Nampak dia naik title kat situ. Jadi size ni adalah dia punya ketinggian ni adalah 8 mm. Okay, kita pilih ini. Jadi contohlah andai kata tak center kan, kita boleh ubahlah kita punya ni. Kita klik kat dia punya ni. Kita boleh bawa dia punya tu. Okay, kita boleh move kan dia. Jadi kamu punya ni kamu boleh letak ada nak center ke apa. Jadi title dia apa? Ni size 8. Okay, yang di bawah dia tulis apa? Polytechnic of kita Kota Kinabalu. Di bawah dia boleh lah kamu type balik macam kamu nak buat function di atas. Kamu pergi kepada teks, mati line teks, pilih kamu punya size. Pastikan dia akan keluar kotak begini. Jadi kamu kena tarik kotak ini lebih daripada saiz yang kamu nak. Contoh kalau saiz dia kena 8, kamu kena buat kotak yang lebih daripada 8. Jadi dia akan lebih mudah untuk kamu nak besarkan nanti dia punya tulisan. Jadi kita boleh tulis itu. Polytechnic of Kota Kinabalu. Okay, dia naik kat situ kan. Jadi kamu pilih, select, kamu pilih kat saiz 8. Dia naik begitu. Kadang, okay, tengok. Dia tak melepasi. Kamu tengok dia tak masuk. Polytechnic. Jadi Kota Kinabalu ni tak masuk. Jadi apa maksud dia? Maksud dia apa? Tulisan kamu ni terlampau besar atau terlampau panjang. Jadi boleh kamu tukar jadi pada saiz yang kecil sikit. Saiz 6. Okey. Jadi kamu boleh drag lah ke mana-mana yang kamu nak.
Okey, kalau letak situ boleh teknik Kota Kinabalu. Jadi kita dah boleh isi semua detail-detail dalam ni lah. Okey, seterusnya name registration lah. Kita buat benda yang sama, kita repeat balik benda yang sama. Proses yang sama, kita type kat sini. Name. Okey, untuk name ni dia punya size adalah 6mm. Size dia ada 6mm. Ada dia beri dia dalam soalan. Dah siap, kamu type name. Kamu ubah dia punya size. Hilang dia punya name. Tak apa, kita repeat balik. Type name. Kita pilih dia punya size 6. Okey. Dia hilang pula. Okey. Name. Jadi kita boleh ubah, kita boleh drag. Ada anak tengah ke klik kat situ, kamu boleh drag. Okey. Siap. Di bawah dia benda yang samalah kamu isi, tulis. Ambil dia punya registration number ke, ambil apa semua ke, kamu boleh lengkapkan. Okey, waktu kalau kamu nampak data center kan, kamu just klik kat situ, kamu boleh drag. Kamu boleh drag atau kamu boleh align dia. Okey, begitu. Okay, yang seterusnya di kotak yang seterusnya ni adalah kelas. Okay, kalau kita boleh, kalau kita malas nak ambil dia punya size kotak apa semua kan, kita boleh klik kat sini, kita try. Kita tengok boleh copy atau tidak boleh copy. Kita boleh copy. Kita tekan kat sini. Oh, baiklah. Kita kena type satu-satu. Kalau tidak, nanti ada redundant. Ambil balik mata teks. Klik kat sini. Untuk sini adalah kelas. Pilih size 6. Sini date. Sini scale. Kat sini bahagian number. Okey, siap dah kita punya title block lah. Jadi lagi saya akan tunjuk macam mana kita nak savekan dia ni sebagai satu blok. Supaya apa? Kita boleh guna balik kita punya title block ni berulang kali. Jadi kita tak payah nak perlu lukis setiap kali kita buat soalan. Okay, jadi di sini title ni boleh kamu isi title, tajuk tugasan kamu, nama kamu, registration number kamu, jabatan kamu, kelas, date dan scale lah semua di sini. Okay, ini ya kita punya title block.
Jadi sekarang ni kita punya title block dah siap. Cuma tinggal kamu perlu isi dia punya detail-detail lah. Jadi macam mana kita nak save kan title block ni menjadi satu dan mana kita akan guna kembali berulang-ulang kali selepas ini. Okay, saya akan tunjuk cara dia. Yang pertama kita pergi ke toolbar bahagian atas ini, ditulis bahagian insert. Kita klik insert. Di situ ada satu command dia tulis itu write block. Okay, write block. Kita klik, kita telik situ write block. Okay, jangan create block. Create block ni benda yang lain. Kita pakai write block. Sebab apa? Benda ni dah ada, kita nak save. Kalau create block, kita nak buat benda block tu yang secara baru. Tapi sekarang ni kita lukis dulu, lepas tu baru kita write block. Okay, sebab benda ni dah ada, kita save. Klik write block. Okay, dia akan naik benda-benda macam ni lah. Pertama di sini, kamu pilih sini objek. Pilih objek, kamu select objek. Klik select objek. Kamu select semua bahagian ni. Dah siap, kamu klik, kamu tekan enter. Okay, dia akan cakap destination. Di mana kamu nak save kamu ni sebagai satu blok. Okay. Macam mana kamu nak save ni sebagai satu blok. Kamu pilih destination yang kamu nak save. Tekan klik kiri. Contoh saya nak save dekat desktop. Saya tulis itu new block. Okay. Title block. Saya tulis. Okay. Contoh saya save dia sebagai title block. Saya save kat desktop. Lepas tu dalam unit. Unit adalah unit milimeter. Kita tekan OK. Okay, sekarang ni kita punya title block ni dah kita save pada desktop. Jadi macam mana kita nak guna kembali? Okay, sekarang saya tunjuk macam mana kita nak guna kembali benda yang kita dah save. Ini nama dia reusable content. Jadi contohlah tadi kita dah buat drawing yang tadi, drawing hash tu. Jadi sekarang untuk drawing hash ni kita perlu letak dia punya title block. Macam mana kita nak letak dia punya title block? Okay, tadi kita dah buat title block dah kan? Okay, sekarang macam mana kita nak panggil dia masuk balik? Yang pertama kita tekan bahagian toolbar balik atas tadi insert. Okay, selepas insert tu di hujung sikit sebelah kiri dia ada tulis situ icon insert. Kamu klik tu icon insert kat situ. Dia akan keluar nak begini. Jadi insert. Jadi kita browse. Kita tengok mana title block yang kita save tadi. Kita tadi saya save dekat desktop. Jadi kita cari balik lah. Title tajuk, title block. Tu. Okey. Lepas tu saya tekan. Okey. Wujud sekarang title block ni. Jadi kita dah panggil balik title block yang kita dah save sebagai block kan. Jadi saya boleh letak. Okay. Kita align. Saya letak begitu. Okay. Ini lukisan kita. Okay, siap. Jadi kita punya title block. Tetapi dia ada satu masalah dia. Tadi yang kita tengok lukisan tadi, kita lukis satu persatu kan. Jadi sekarang ni kalau kita klik, dia klik semua. Maksud dia kita tak boleh nak edit pun title block. Jadi macam mana kalau kita nak edit title dia ke atau nombor lukisan dia ke kan? Okey. Jadi macam mana kita nak edit balik tulisan-tulisan di dalam ni? Macam mana kita nak edit? Sebab sekarang ni dah jadi satu. Kamu tak boleh nak edit. Jadi macam mana kita nak edit? Okay. Pertama sekali kita kena explode kan dia. Explode tu maksud dia apa? Kita pecahkan setiap bahagian satu persatu. Okay, sekarang ni dia dah bergabung. Jadi sebab kita dah save dia sebagai blok tadi. Jadi macam mana kita nak edit? Jadi kita kena explode kan dulu. Jadi macam mana kita nak explode dah? Kita pergi ke icon home. Kita pergi cari satu command nama dia explode. Situ explode. Klik saja explode. Lepas tu dia cakap pilih objek yang kita nak explode. Sekali ini title block ni lah. Kita pilih situ, kita dah pilih objek, kita enter. Okey, sekarang kalau kamu tengok dia punya part dah jadi satu persatu. Dia tak jadi macam satu blok tadi. Sebab apa? Dia dah pecah, kamu dah pecahkan dia. Sebab kamu dah explode kan dia supaya dia tidak bergabung. Jadi bila kamu dah explode, bolehlah kamu edit balik apa konten kat sini. Jadi macam mana kita nak contoh ini tajuk hash. Kita pergi kepada teks, kita pilih multi text. Kita tulis kat sini tajuk dia hash. Kita pilih kita boleh tajuk kita tunjuk itu hatching tajuk dia hatching. H A T H hatching. Okay, contoh tajuk hatching kan. Jadi sekarang ni kita boleh pilih lah kita punya size nak size 6 ke size berapa ke. Okey, so tajuk dia hatching. Sekarang kita dah boleh tulis kita punya title lah. Contoh ini lukisan yang keempat. Jadi sekarang ni kita boleh lah ambil teks kat sini, multi text. Kita klik kat sini, kita boleh tulis sini nombor 4. Atau kita pilih dia punya size. Size 6. Kita enter. Kita enter. 4. Klik kat sini. Di sini kita
Track. Betul. Okey, contohlah begitulah contoh. Siap, sudah kita punya orang kata apa, reachable content. Jadi nama-nama registration number jabatan ni semua kamu kena tulislah. Nama kamu tulis registration number, jangan tulis, jangan biar kosong. Okey, contoh saya tulis nama saya ambil body text. Saya klik kat sini. Jadi saya type nama saya. Boleh pilih saiz. Kalau nama panjang, ada setengah nama-nama yang panjang. Jadi macam mana nak tulis kan? Jadi kalau tak cukup, kamu tulis pendek sajalah. Bagi supaya cukup. Contoh adik lah, adik saya boleh bubuh situ. Adik Arihman. Begitulah contohnya lah. Kalau nama kamu panjang kan, jadi kamu boleh ringkaskan kamu punya nama. Okay, contoh registration number. Boleh nombor matrik kamu. Atau nombor kamu punya jabatan. Apa semua. Boleh type sini contoh. Kat sini je kan. Pilih saiz 6. Okay. Saiz tulisan pun dia ada dia punya standard format lah. Yang kamu tak boleh suka-suka buat sebab apa. Kamu follow saja standard saiz yang diberi di dalam soalan. Okay, yang tulisan-tulisan kecil ni semua saiz dia saiz 6. Kalau untuk title ni kita mau boleh pakai saiz 8. Okey, siap bubuh nama jabatan, kelas, apa semua kamu boleh tulis ada dalam ni. Jangan biarkan dia kosong. Jadi sekarang ni kamu dah selesai untuk soalan yang kedua. Soalan yang pertama tadi kita belajar loreka. Okey, soalan yang kedua kita belajar kita nak reuse balik konten. Jadi konten ni kita guna semula. Jadi macam mana kita nak guna semula? Kita kena create dia sebagai satu blok. Jadi selepas ni kalau kamu nak buat lukisan, tak perlu lukis kamu punya title block. Sebab apa? Title block kamu dah lukis, kamu perlu panggil saja title block tersebut. Okey, di sini sampai sini saja kita punya praktikal task keempat selesai sudah. Okey, diharapkan dapat video ini dapat membantu kamu untuk menyelesaikan praktikal tasknya keempat. Okey, itu saja daripada saya hari ini. Diharapkan kamu dapat menyelesaikan praktikal task 4 yang diberi dan hantar kepada saya mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey, kita berjumpa kembali pada video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih.